Hai, selamat datang ke channel Cikgu. Selepas menonton dan belajar, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Cikgu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita dalam topik 5 iaitu kita akan belajar subtopik 5.2 ungkapan algebra yang melibatkan operasi asas aritmetik, iaitu dalam video ini kita akan fokuskan beberapa perkara, iaitu yang pertama adalah cara untuk menambah dan menolak dua ungkapan algebra. Yang kedua, kita akan belajar macam mana untuk melakukan pendaraban berulang melibatkan ungkapan algebra juga. Dan yang ketiga, cara untuk mendarab dan membahagi suatu ungkapan algebra. Di mana ketiga-tiga ni adalah bahagian yang terakhir dalam bab 5. Okey. So kita tengok yang pertama dahulu, cara untuk menambah dan menolak dua ungkapan algebra. Okey, kita lihat kepada contoh 8, permudahkan setiap yang berikut. Diberi soalan 3x tambah 5y perlu ditambahkan dengan satu lagi ungkapan iaitu 8x tolak y tolak 9. Kenapa tajuk ini kita panggil dua ungkapan algebra? Kerana kalau kita lihat kepada soalan A, ini adalah ungkapan yang pertama dan ini adalah ungkapan yang kedua. Okey, soalan B pula ada 3 ungkapan. 1, 2, 3. Jadi sebenarnya bahagian ni kita belajar lebih daripada satu ungkapan algebra lah. Okey, so kita pergi kepada soalan A dahulu. Okey, macam mana kita nak selesaikan? Iaitu 3x tambah 5y tambah 8x tolak y tolak 9. Okey, step yang pertama ialah kita perlu hilangkan kurungan dahulu. Okey, untuk ungkapan yang di sebelah kiri ataupun ungkapan yang pertama, kita tak perlu buat apa-apa. Kita just salin saja 3x tambah 5y. Okey, untuk ungkapan yang seterusnya, nombor 2 ni, kita kena buka kurungan kerana ia melibatkan operasi di tengah ni. So, kalau kita lihat kat sini, kita ada operasi tambah. Okey, so kita buka satu persatu. Macam mana kita nak buka kurungan ni? Kita rujuk semula, ingat semula apa yang kita dah belajar sebelum ini. Jika ia melibatkan operasi tambah dan juga melibatkan nombor positif, dia akan jadi positif. Okey, positif, dia akan jadi positif. Dan sama juga negatif berjumpa dengan negatif, dia akan jadi positif juga. Iaitu macam mana kita nak mudah ingat, operasi ataupun tandaan yang sama ia akan menjadi positif. Kalau ianya berbeza, maka ia akan jadi negatif. Contohnya positif berjumpa dengan negatif, maka dia akan jadi negatif. Ataupun negatif berjumpa dengan positif, dia akan jadi negatif. Jadi yang ini yang kita dah belajar awal-awal dulu. Jadi ini memang kena ingatlah sampai bila-bila. Jadi, so kita tengok 8x tu dia tak tulis apa-apa, bermaksud ianya adalah positif. Jadi positif berjumpa dengan positif, dia akan jadi positif. 8x. Okey. Kemudian positif, operasi positif ni berjumpa dengan negatif. Positif dan negatif berbeza, maka dia akan jadi negatif. Okey, ataupun tolak lah. Tolak y. Kemudian positif berjumpa dengan negatif juga, dia akan jadi negatif 9. Okey, so step pertama kita dah selesaikan, kita dah buang kurungan. Maka kita pergi kepada step yang kedua, kita perlu kumpulkan sebutan yang serupa. Maksudnya kalau x berjumpa dengan x, y dengan y dan seterusnya lah. Okey, jadi dekat sini kita ada 3x dan 8x. Cara untuk kita susun, kita kena ambil operasi yang di depan nombor. Maksud cikgu, okey, untuk 3x ni kita just salin sajalah sebab dia di depan sekali. Okey, untuk 8x, kita kena ambil dia punya operasi sekali. Jangan tinggalkan operasi dia, iaitu operasi tambah 8x. Okey, jangan ubah apa-apa. Kalau ubah memang salah lah nanti. So, tambah 8x. Kemudian kita nak kumpulkan y pula. Y kalau kita lihat dekat sini, operasinya adalah tambah 5y. Operasinya adalah tambah. So, kita buat dekat sini tambah 5y. Okey, kemudian satu lagi y adalah negatif y. Ambil dia punya operasi kat depan tu. So, tolak y. Dan last sekali kita ada tolak 9.
Okey. Kemudian kita dah susun, iaitu kalau kita lihat dekat sini, X kita dah kumpulkan dengan X, Y kita dah kumpulkan dengan Y dan nombor di belakang ni yang tak ada pasangan. Okey, jadi kita selesaikan. 3 kita tambah dengan 8. Okey, X dengan X iaitu 3X tambah 8X, kita just tambahkan nombor dia sahaja. 3 tambah 8 dia akan jadi 11X. Okey. Dan untuk Y pula, 5, positif 5 tolak Y, tolak 1. Y tu tak ada nombor, maksudnya 1. Jadi 5 tolak 1 sama dengan 4. 4Y dan 9 kita tak perlu selesaikan apa-apa. Jadi ini adalah jawapan untuk soalan yang pertama. Kita ada 11X tambah 4Y tolak 9. So, kalau kita rujuk nota dekat sini pun sama, dia kata kena kumpulkan sebutan yang serupa dan pemudahkan sebutan yang serupa tersebut. Okey, kita pergi kepada soalan B pula. Kita ada 12mn tolak 4p tambah 6 tambah 7p. Ini panjang sikit lah. Tolak 10mn tambah P tolak 2. Okey, macam mana kita nak selesaikan? Okey, jadi yang ini pun sama. Untuk ungkapan yang pertama disebabkan dekat depan ni tak ada operasi tambah ke tolak ke, tak ada. Kalau tak ada tu bermaksud tambah lah. Jadi bila tambah kita tak perlu ubah apa-apa. Jadi ungkapan yang pertama kita just salin sahaja. 12mn tolak 4p. Okey. Kemudian yang ini kita kena untuk ungkapan yang kedua, kita buat macam tadi. Kita nak buka kurungan tersebut, iaitu kita lihat operasinya, iaitu tambah berjumpa dengan positif 6. So, positif dengan positif, dia akan jadi positif 6. Kemudian, tambah berjumpa dengan positif juga. So, dia akan jadi positif 7P. Okey, faham Okey, sekarang kita pergi kepada ungkapan yang kedua di mana operasi di tengahnya adalah tolak. Jadi, tolak dengan 10mn. 10mn ni tak ada operasi bermaksud ditambah. Jadi, negatif berjumpa dengan positif. Bila tandaan yang berbeza, dia akan jadi negatif. Okey, kemudian negatif berjumpa dengan positif. Okey, negatif berjumpa dengan positif pun sama, dia akan jadi negatif. Okey, sebab tandaannya berbeza. Okey, kemudian yang ketiga, negatif berjumpa dengan negatif. Okey, bila sama dia akan jadi positif. Okey, sekarang kita telah buang kurungan. Okey, step seterusnya kita kena kumpulkan ungkapan yang sama, iaitu mn dengan mn, p dengan p. Okey, so kita tengok dekat sini apa yang ada, iaitu 12mn. Okey, kemudian kita cari lagi mn yang ada, iaitu negatif 10mn. Jangan lupa ambil tandaannya sekali. Okey, so tolak 10mn. Ada lagi tak? So kita tengok dah tak ada, jadi kita teruskan kepada p pula, iaitu tolak 4p. Okey, kemudian kita ada tambah 7p. Okey, dan satu lagi kita ada tolak p. So, kita salin saja. Okey, kemudian yang tinggal hanya nombor. Nombor, jadi kita ambil positif 6 ni, kita ambil. Kemudian positif 2. Okey. Okay, so kita selesaikan dengan ungkapan yang sama, sebutan yang sama, iaitu mn dengan mn, p dengan p, nombor dengan nombor. Okey, so untuk mn dahulu, 12mn tolak 10mn. Abaikan dia punya pemboleh ubah tu, kita just fokus kepada nombor. 12 tolak 10, kita akan dapat 2 mn. Okey, yang ini pula. Negatif 4 tambah 7 tolak P. Okey, bermaksud kita akan ambil nombor dia sahaja. Negatif 4 tambah 7. Tolak P tu bermaksud tolak 1. Iaitu kita akan dapat 2.
Okey, positif 2. Kalau tak reti congak, just tekan saja kalkulator. Negatif 4 tambah 7 tolak 1. Tekan saja kita akan dapat 2. Okey, positif 2P. Kemudian 6 tambah 2 kita akan dapat 8. Okey, so kita dah selesaikan untuk soalan yang kedua. So kita semak jawapan 2mn tambah 2P tambah 8. Okey, so samalah dengan yang diberi pada buku teks. Okey, sekarang kita pergi kepada latih diri 5.2a. Cikgu akan tunjukkan dua soalan yang terakhir tu D dengan E. Cara untuk selesaikan. Cikgu harap semua boleh tengok macam mana cikgu selesaikan. 7P tolak 8Q tambah 6PQ. Okey, kemudian tambah Q tolak 2P tambah PQ. Okey, panjang ni tolak 10PQ tolak P tolak 4Q. Okey, bila keluar soalan panjang macam ni, kita jangan nervous lah. Jangan nervous, jangan rasa takut. Kita just selesaikan satu per satu. Okey, so kita buat. Untuk ungkapan pertama, cikgu cakap salin saja. Sebab dekat sini operasi tambah saja, dia takkan ubah kita punya operasi. Kerana positif dengan positif dia akan jadi positif. Positif dengan negatif dia akan jadi negatif. Positif dengan positif akan jadi positif. So dia tetap akan jadi sama. Jadi so kita salin sajalah 7P tolak 8Q tambah 6PQ. Okey, untuk operasi yang kedua pula, untuk ungkapan yang kedua pula pun sama. Positif berjumpa dengan positif Q. Dekat sini positif, dia akan jadi positif Q. Positif dengan negatif ni, dia akan jadi negatif 2P. Positif dengan positif pun sama, dia akan jadi positif PQ. Okey, yang ini pula yang ketiga. Negatif dengan positif. Okey, ni untuk negatif kena hati-hati. Negatif dengan positif, dia akan jadi negatif 10PQ. Okey, kemudian negatif berjumpa dengan negatif. Okey, bila tandaan yang sama dia akan jadi positif. P. Negatif berjumpa dengan negatif. Okey, jadi pun sama. Positif 4Q. Okey, sekarang kita dah buka kurungan. Kita susun dahulu mengikut dia punya ungkapan yang sama. Sebutan yang sama. Bukan ungkapan, sebutan yang sama. Okey, so sekarang kita semak satu persatu. 7P. Cikgu akan buat 7 untuk P dahulu. So 7P, kita dah ambil 7P. Kemudian kita cari lagi. Iaitu tolak 2P. Okey, tolak 2P. Kemudian ada lagi tak? Tambah P. Okey, so kita dah cari untuk P. Kemudian kita buat Q pula. Iaitu negatif 8Q. Kemudian kita akan cari untuk Q lagi. Iaitu tambah Q. Okey, kita cari lagi. Kita ada hujung sekali sana. Iaitu tambah tambah 4Q. So, tambah 4Q. Okey, kemudian kita ambil untuk PQ pula. Yang tinggal, yang balance dia adalah tambah 6PQ tambah PQ tolak 10PQ. Jadi, kita akan selesaikan sebutan yang sama. P, Q dan PQ. So, kita ada 3 sebutan dekat situ. Iaitu 7 tolak 2 tambah 1, kita akan dapat 7 tolak 2, 5. 5 tambah 1, kita akan dapat 6P. Okey. Negatif 8 tambah 1 tambah 4. Okey. Negatif 8 tambah 1, kita akan dapat negatif 7 tambah 4, kita akan dapat negatif 3Q. Okey. Seterusnya 6 tambah 1 tolak 10. 6 tambah 1, 7. 7 tolak 10, negatif 3PQ. Okey, maka kita telah selesaikan untuk soalan D. Okey, cikgu harap faham.
Okey, cikgu akan tunjukkan untuk last kali untuk E. Okey, kerana nombor E ni dia ada pecahan. Sebenarnya sama saja sebenarnya. Jangan kita bila tengok soalan tu, kadang-kadang pelajar ni bila tengok soalan je dia dah jadi nervous. Okey. So tengok cikgu macam mana cikgu selesaikan satu persatu. Okey. Okey, ini soalan dia. Okey, so sama saja step dia, iaitu yang pertama untuk ungkapan yang pertama tu kita just salin saja 2/3 FG. Lepas tu kita selesaikan buka kurungan. Negatif, positif dia akan jadi negatif 9 mn. Negatif dengan negatif dia akan jadi positif 1/2 FG. Okey, yang ini pula positif dengan positif dia akan jadi positif 3 mn. Positif dengan negatif dia akan jadi negatif 1/6 FG. Okey, dah buka kurungan, kumpulkan setempat. Okey, 2/3 FG. Okey, ini kita dah ambil. Kemudian kita cari lagi tambah 1/2 FG. Okey, kemudian ada lagi tak? Tolak 1/6 FG. Okey, kemudian untuk MN pula, kita ada tolak 9 MN tambah 3 MN. Okey, so maka kita akan selesaikan FG dengan FG, MN dengan MN. Okey, 2/3 tambah 1/2 tolak 1/6. Selesaikan seperti biasa macam kita belajar pecahan sebelum ni. 2/3 tambah 1/2 tolak 1/6 di mana kita perlu samakan dia punya penyebut. Ataupun untuk soalan objektif ataupun untuk soalan subjektif pun dia untuk bahagian ni kita tak payahlah tunjuk macam mana nak selesaikan dia punya penyebut. Kita just tekan kalkulator sahaja. 2/3 tambah 1/2 kemudian tolak 1/6. Just tekan kalkulator sahaja, kita akan dapat jawapan dia 1. 1 tu bermaksud 1 FG. Bila 1 FG, kita tak payah tulislah 1 tu, kita just tulis FG sahaja. Okey. Negatif 9 tambah 3. Berapakah jawapan dia? Okey. 9, negatif 9 tambah 3, kita akan dapat negatif 6 MN. So, ini adalah jawapan bagi soalan D. So, very simple. Okey, sekarang kita pergi kepada bahagian B. Cikgu harap fahamlah apa yang cikgu terangkan tadi. Sekarang kita nak, kalau tadi kita dah belajar tambah dan tolak, sekarang kita akan belajar macam mana kita nak mendarab berulang. Berulang tu bermaksud dia punya pemboleh ubahnya adalah sama. Contohnya diberi dekat sini. Okey, kalau kita lihat dekat sini, dia kata A darab A. Okey, nampaknya A tu berulang sebanyak 2 kali. Jadi sebab itu dia jadi A kuasa 2. Okey. A darab A darab A berulang sebanyak 3 kali. Jadi dia akan jadi A kuasa 3. Maka A darab A sampai infinity ataupun sampai satu nombor yang kita wakilkan dengan huruf N, dia akan jadi A kuasa N. Bermaksud kalau darab 10, dia akan jadi A darab A kuasa 10 lah kalau 10 kali. Okey. Kalau 12 kali A kuasa 12. Okey. So, apa yang kita boleh nampak dekat sini, kalau A darab A bermaksud A kuasa 1 dekat atas ni 1. Jadi, cara nak mudah kita untuk memahaminya, bila melibatkan operasi darab, okey, nombor dekat atas tu yang kuasa tu kita just tambah. Ingat? Jadi kalau untuk operasi darab, kuasanya kita akan tambah. Okey, kalau operasi bahagi, kuasanya kita kena tolak. Okey, nanti cikgu akan terangkan. Jadi kalau A kuasa 1 darab A kuasa 1 bermaksud A yang atas tu kuasa tu kita just tambah. 1 tambah 1 dia akan jadi 2. Okey. So, ini cara untuk kita selesaikanlah, nanti kita belajar. Okey, seterusnya kita tengok kepada pendaraban berulang bagi ungkapan algebra. Contohnya yang diberi dekat sini, A tambah B.
A tambah B darab A tambah B. Jadi A tambah B tu ada 2 kali. Sebab tu kita buat A tambah B mesti letak dalam kurungan kuasa 2. Kenapa kita letak dalam kurungan? Menunjukkan bahawa kuasa 2 itu adalah untuk A dan B. Okey? Dan seterusnya lah kalau ada 3 kali, bermaksud A tambah B ni 3 kuasa 3. Okey? Sama juga kalau kuasa 4, dia akan jadi 4 kali, dia akan jadi kuasa 4. Jadi kesimpulannya, kalau sebanyak N kali, okey, yang kita tak tahu, bermaksud A tambah B ni, kita kena kuasakan dengan N. Itu adalah contohnya lah. Okey, jadi kita lihat kepada contoh 9. Permudahkan setiap yang berikut. M darab M darab M darab M. Jadi kalau kita lihat dekat sini, M ini didarab sebanyak 4 kali. Okey, 4 kali. Sebab itulah dekat sini dia tunjuk M darab M darab M sama dengan M kuasa 4. Sebab didarab 4 kali. Okey, kita lihat kepada soalan B. X tambah 7 darab X tambah 7. Okey, jadi kalau kita kena pastikanlah dia punya sebutan ni mesti sama. Okey, ungkapan ni mesti sama. Jadi X tambah 7 didarab sebanyak 2 kali, maka apa yang jadi? X tambah 7 ini dikuasakan dengan 2. Dengan syarat mesti letak kurungan. Apa jadi kalau murid tak letak kurungan? Dia buat macam ni. Okey, kalau tak letak kurungan, bermaksud X tu kuasa 1, 7 kuasa 2. Hanya 7 yang kuasa 2. Jadi, kita perlu letak kurungan menunjukkan kuasa 2 ni milik X dan 7. Okey, so kita lihat kepada soalan C. P tolak 3Q darab P tolak 3Q darab P tolak 3Q. So, sebanyak 3 kali dia ulang benda yang sama. Sama, mesti sama. Jadi, bila sama, jawapan dia akan jadi P tolak 3Q tutup kurungan kuasa 3. Okey, yang ini sangat senang. Okey, so kita tengok contoh 10. Tulis setiap yang berikut dalam bentuk pendaraban berulang. Yang ini pun senang saja. X tambah 4Y kuasa 2. Bermaksud X tambah 4Y darab X tambah 4Y. Okey, kalau murid lihat kat sini, kenapa dia tak letak darab? Okey, sebenarnya operasi darab ni kalau dia buat kurungan macam ni, kurungan tu dah menunjukkan operasi darab. Jadi kita tak tulis darab pun tak apa. Jadi murid kena fahamlah, kalau tak ada operasi tu bermaksud ia adalah operasi darab. Okey, bila kurungan berjumpa dengan kurungan bermaksud ia darab. Okey, kalau yang ni pula 9P tolak Q kuasa 3. Bermaksud 9 tolak Q ada 3 kali. Okey, so itu simple, cikgu yakin murid boleh faham. Sekarang kita pergi kepada bahagian yang terakhir dalam video ini, cara untuk mendarab dan membahagi suatu ungkapan algebra. Okey, untuk darab dengan bahagi ni, contohlah kalau soalan tu dia bagi A darab, contoh cikgu bagi A kuasa 10 darab A kuasa 20. Okey, macam tadi kita belajar A kuasa 10 ni ialah A yang kita kena buat sebanyak 10 kali. Okey, dan A darab 20 pun sebanyak A darab 20 kali. Jadi dalam periksa kita biasanya kita tak buatlah cara macam ni. Jadi cara nak memudahkan, macam mana kita nak memudahkan, macam cikgu cakap tadilah, untuk operasi darab, kuasa kita akan tambah. Untuk bahagi, kuasa kita akan tolak. Ini tips dia. Jadi, kalau soalan macam ni, A kuasa 10 darab A kuasa 20. Okey, yang penting dia punya pemboleh ubah mesti sama. Sebutan ni mesti samalah. A dengan A. Okey, so A 10 darab dengan 20 kuasanya. Jadi, kuasa kalau darab, kita kena tambah. Iaitu, kita just buat 10 tambah 20. So, kita akan dapat A kuasa 30. Okey, very simple. Kalau tolak, 10 tolak 20. Okey, jadi kita tengok contoh yang diberi dalam buku teks ni. Okey, permudahkan 3
AB kuasa 2 darab 4A kuasa 3B. Cikgu akan terangkan ikut kaedah dalam buku teks dahulu. Iaitu 3AB ni, 3AB kuasa 2 ni bermaksud 3 darab A darab B sebanyak 2 kali. Itu adalah 3AB kuasa 2. Okey, darab 4 A kuasa 3 bermaksud ada 3 kali dan B kuasa 1 ada 1 kali. Okey. So, cara seterusnya, nombor kita darab dengan nombor. Okey. So, apa nombor yang ada dekat sini? Nombor 3 dengan nombor 4. So, kita kumpulkan dekat depan. 3 darab 4, dia akan jadi 12. Okey. Kemudian A dengan A lah. Okey, jadi kalau kita kira dekat sini, A ada berapa? 1, 2, 3, 4. Okey, sebab itu ada 4 dekat sini. Jadi, sebab itu dia jadi A kuasa 4. Okey, kemudian B pula 1, 2, 3. Okey, so 1, 2, 3. Sebab tu jawapan dia B kuasa 3. So, 12 A kuasa 4, B kuasa 3 dia punya jawapan. Okey, kalau ikut kaedah yang cikgu ajar tadi, macam mana cikgu nak selesaikan cara yang senang? 3AB kuasa 2 darab 4A kuasa 3B. Okey, cara dia adalah kita buat, kita cari nombor dengan nombor, ungkapan A dengan A, B dengan B. Okey, so 3 darab 4. So, kita just buat saja 3 darab 4. Okey, darab A. Sini kuasa 1. Dekat sini kuasa 1. Maksudnya kuasa 1 kita tak payah tambah. Kita kena letak 1. Okey, darab A kuasa 3. Okey, kat sini kita ada A kuasa 3. Jadi tambah 3. Okey, kemudian kita buat lagi darab B kuasa 2 tambah. Okey, disebabkan kat sini tak ada nombor, maksudnya kuasa 1. Jadi tambah 1. 3 tambah 4, 3 darab 4, 12. A kuasa 4, B kuasa 3. Okey, tu cara nak selesaikan cara yang mudah lah. Okey, jadi sekarang kita pergi kepada contoh 12. Permudahkan 20 M kuasa 4 N kuasa 2 bahagi M 5 M kuasa 2 N kuasa 3. Okey, bila bahagi lebih mudah kita tukarkan dia ke dalam bentuk pecahan supaya mudah untuk kita potong nanti. Jadi kalau kita lihat dekat sini, apa yang dibuat adalah 20 M kuasa 4 N kuasa 2 ni dia pecahkan jadi 20 darab M sebanyak 4 kali dan N sebanyak 2 kali. Okey, yang inilah yang ditunjukkan dekat sini. Ni yang ini. Kemudian 5 M kuasa 2 N kuasa 3 dia tukarkan kepada yang di bawah ini. Okey, iaitu 5 darab M darab M darab N sebanyak 3 kali. Okey, so kita potongkan saja nombor dengan nombor. 20, yang ini 20 kita bahagi dengan 5, kita akan dapat 4. 4 Kemudian M ni kita potong saja. Atas 1, bawah 1, 2. Lepas tu bawah dah tak ada M, jadi kita tinggal balance dia adalah M sebanyak 2 kali, iaitu M kuasa 2. Okey, untuk N pula, potong. So, tinggal N dekat bawah. Bila dekat bawah, tinggalkan dia dekat bawah macam ni. Okey, so jawapan dia 4M kuasa 2 per N. Okey, so macam mana kalau cikgu nak selesaikan ikut cara cikgu? 20 M kuasa 4 N kuasa 2, 5 M kuasa 2 N kuasa 3. Okey, so kita nak bahagikan dia. Cikgu akan guna ikut soalan asal, iaitu 20 M kuasa 4 N kuasa 2 bahagi dengan 5 M kuasa 2 N kuasa 3. Jadi, nombor dengan nombor kita selesaikan. 20 bahagi 5 kita akan dapat 4. Okey, kat sini 4 bahagi ni dia akan jadi tolak.
4M kuasa 2. So, 4 tolak 2, kita akan dapat 2. Okey, yang ni pula N 2 tolak 3. Iaitu 2 tolak 3 jadi negatif 1. Okey, kenapa dekat sini N dekat bawah, yang ini cikgu dekat atas. Okey, sebenarnya N negatif 1 ni berada di bawah. Okey, berada di bawah. Negatif tu menunjukkan dia bahagi. Jadi sebenarnya sama saja 4M kuasa 2 per N kuasa 1. Itu cara kita nak tukarlah. Sebab dia negatif menunjukkan sebenarnya nombor tu berada di bawah. Okay, itu cara dia. Okay, sekarang kita selesaikan yang ni pula. Permudahkan 21XY darab 6X bahagi 14Y kuasa 3Z. Okay, so dia pecahkan dahulu 21XY darab 6. Kenapa darab 6 kita letak atas, 14 tu kita letak bawah sebab 14 tu kita bahagi. Jadi kita selesaikan yang ini dahulu. 21 darab X darab Y. Okey, seperti yang ditulis ni. Darab 6 darab X. Okey. So, bahagi 14Y kuasa 3Z tu. 14. Y kuasa 3. Dan ada Z1. Okey, so ini kaedah potong. Iaitu 21 kita bahagi dengan 14. Kita akan dapat 9. Okey, dapat 9. Kemudian dia potong lagi X dengan X. So, kalau kita lihat X dekat bawah tak ada, jadi kita tak boleh nak potong. Jadi, bila tak boleh nak potong, X ni, X ni dengan X ni ada 2 kali bermaksud X kuasa 2. Okay, X kuasa 2. Kemudian Y kita potong dekat bawah. So, tinggal lagi balance Y dekat bawah ada 2. Jadi, Y 2, kuasa 2. Dan Z pun sama, kita tak boleh nak potong, maka tinggallah Z. Okey. So, kita dah dapat jawapan yang sama seperti dalam buku teks. Okey, macam mana kalau nak selesaikan cara cikgu? Iaitu 21XY darab 6X bahagi 14 Y kuasa 3Z. Okey, untuk nombor, kita just tekan saja kalkulator. 21 darab 6 bahagi 14. Okey, tekan saja 21 darab 6 bahagi 14. Kita akan dapat 9. Tekan saja kalkulator. Okey, sekarang kita ambil X dahulu. Okey, so kita selesaikan X dulu. Tengok sini X kuasa 1. Okey, kemudian ini pun X kuasa 1 juga. So, bila darab ni kita kena tambah. Okey. Kemudian untuk sebelah 14Y kuasa 3Z tu tak ada X. So, kita dah selesaikanlah untuk X. Sekarang kita cari Y pula. Y. Ini kuasa 1. Okey. Dan kat sini ada Y kuasa 3. Tapi disebabkan operasinya adalah operasi bahagi, kita kena tolak. Tolak 3. Okey. Kemudian Z pula. Z kuasa 1. Dia tak ada kawan. Jadi kita salin saja. Okey, so jawapan dia X 1 tambah 1 dia akan jadi kuasa 2. Y 1 tolak 3 dia akan jadi negatif 2. Z pun akan jadi kuasa 1. Okey, kenapa cikgu disebabkan operasinya bahagi tadi sebenarnya negatif lah. Negatif 1. Okey, jadi kenapa tak sama dengan yang jawapan ni? Sebenarnya sama. Ingat, negatif tu bermaksud dia berada di bawah. Okey, yang cikgu cakap tadi. So, 9X kuasa 2 bahagi, disebabkan negatif 2 dengan negatif 1 ni, nombornya negatif, jadi kita bawa ke bawah. Jadi, Y, bila negatif, bila kita letak di bawah, dia akan jadi positif. 2, Z kuasa 1. Kuasa 1 tu kita tak payah tulis pun tak apalah. So, kita dapat jawapan yang sama. 9X kuasa 2 per Y kuasa 2, Z kuasa 1. Jadi, ada 2 kaedah yang cikgu terangkan. Terpulang kepada murid nak guna kaedah yang mana. Jika untuk tingkatan 1 ni, murid rasa mudah ikut yang dalam buku teks, just follow the buku teks lah. Kalau rasa faham dengan kaedah cikgu,
Untuk sebenarnya kaedah yang cikgu terangkan ni untuk persediaan murid belajar semasa di tingkatan 2 dan seterusnya lah, kita dah tak guna kaedah yang ada dalam buku teks ni untuk memudahkan kita menjimatkan masa. Sebab untuk tingkatan seterusnya tu kita belajar lebih kompleks lah soalannya. Jadi ini antara kaedah yang digunakan untuk selesaikan ungkapan algebra. Mungkin murid akan confuse sikit dari segi yang ini, yang cikgu terangkan yang ni mungkin murid agak confuse lah kenapa dia jadi negatif positif. Murid boleh praktiskan, banyakkan latihan, ikut je, follow je apa yang cikgu ajar tadi. InsyaAllah dia akan memudahkan kita. Okey, itu saja yang cikgu ajar pada dalam video kali ini. Harap ilmu yang diberi ini dimanfaatkan oleh murid. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.